chapter 5. Yang ni. Okay, chapter 5. Saya tak tahu ni. Sendu. Okay, chapter 5 graf lah kan. Kita punya topik hari tu. Graf. Antara apa? Saya pilih yang saya nak highlight. Okay, first kali adalah berkenaan dengan degree kan. Kalau untuk undirected graph, dia berbeza dengan directed graph. Untuk bagi directed graph, dia ada in degree dengan out degree sebab dia ada direction kan. Tapi kalau undirected graph, dia ada degree je lah kita panggil. Dia tak ada out, dia tak ada in. So, simbol dia sama. Kalau yang ni DEG lah, degree. So kita tengok yang ni, degree dia depend pada how many edges yang incident dengan dia. Berapa banyak edges yang bersambung dengan dia. Okay, kalau ada loop, kita akan kira sebanyak 2. Kan? Okay, yang tu kena ingat lah, loop je kira 2 untuk undirected graph. Okay, contoh dekat sini, degree bagi vertex B. Degree pada vertex B, so simbol dia DEG kan. Vertex apa? Vertex B. So berapa? Siapa boleh jawab? Degree bagi vertex B, berapa banyak edges yang bersambung dengan dia? 4. So 1 dekat sini, 2, 3, 4. So ada 4 lah degree dia. Untuk G, degree of G? Kosong sebab dia tak ada yang bersambung dengan dia kan. And then kalau neighborhood, kita tengok vertex mana yang bersambung dengan dia. Contoh neighborhood bagi B. Kan, neighborhood bagi B is, so dalam bracket lah bila kita nak buat neighborhood. So neighborhood bagi B, vertex mana yang bersambung dengan B? So adalah A, F dan juga CE yang bersambung dengan B. So semua ni adalah neighbor dia lah, jiran dia. A, F, kita CE. So itu adalah neighbors bagi B. Kalau neighbors bagi G, dia tak bersambung dengan mana-mana vertex. Tapi kita tak tulis kosong, tapi kita tulis null set. Tulis macam ni ataupun null set lah. Tak ada. Set kosong. Sebab dia tak bersambung dengan mana-mana. Kalau kita tulis kosong, lain. Kalau kita tulis N, G equal to 0. Ini maksudnya G ni bersambung dengan vertex yang nama dia 0. Itu lain lah. Taklah. Tapi kita akan tulis null set. Okay, itu degree dengan neighborhood. Okay, yang ni boleh tengok balik lah. Kemudian, bila directed graph, kita ada in degree dengan out degree. So in degree simbol dia negatif ni kat atas ni. Kalau out degree ada plus. So kalau in degree dia adalah dia edges with that vertex tu as the terminal vertex. Kalau out adalah yang bermula. So kita tengoklah kot. Okay, kalau loop satu-satu. Satu in degree, satu out degree. In adalah terminal. So find the in degree, so terminal. Yang ni initial kan.
Okay, contoh in degree bagi vertex B. So in degree adalah negatif, DEG negatif vertex B. So berapa banyak yang berakhir pada vertex B? So tengok anak panah lah. Ini menghala ke sini kan. So satu berakhir pada B. Yang ni dia keluar daripada B. Yang ni pun berakhir pada B. Anak panah dia menuju ke B. Maksudnya dia berakhir pada B lah. So ada dua yang berakhir pada B. So itu kita macam mana kita nak kira terminal. Kalau out degree bagi B, berapa banyak yang bermula pada B. Maksudnya dia keluar daripada B, dia punya direction tu. So kita ada satu lah yang keluar daripada B kat sini. So satu je. Okay, so sama jugalah yang kat lain. Tapi bila melibatkan loop nanti, contoh kita buat untuk DEG bagi A. Out degree bagi A. So berapa banyak yang bermula? Satu bermula. Dan dia keluar. 2, 3, 4. So ada 4. Tapi tadi kita dah kira dekat loop ni satu kan untuk out. Nanti nak kira in, kita ambil lagi satu. Dia kira satu in, satu out. Sebab dia loop. Okay, itu untuk directed graph. Okay, ada soalan tak untuk ni? In degree dengan out degree? Tak ada. Ada. So yang ni dia memang depend on direction lah. Tengok anak panah dia. Tetapi nanti kalau dah buat untuk ke semua vertex, contoh daripada vertex A sehingga F untuk in degree dan juga out degree vertex A sehingga F untuk graph ni. Bila kita total ke semua ni, 2 tambah 2 tambah 3 sampai last kali ni dan 4 tambah 1 sehingga last kali ni, total dia mesti sama bila total 2 ni. Kalau tak sama tu maksudnya adalah silap kat mana-mana. So make sure dia sama lah. Tu maksud dia sum of the in degree equal to sum of out degree. Okay, lepas tu yang ni macam mana kita nak represent graph, ada cara dia lah. Sama ada menggunakan list ataupun menggunakan metrik. Okay, so untuk this case, kat mana awak tak faham? Untuk ni lah, adjacency list, adjacency metrik. Okay, nak tanya apa untuk part, this part? Dia bila yang ni sama ada dia bagi graf, dia nak metrik kan. Contoh kalau yang metrik ni lah, dia bagi graf dan dia suruh buat metrik. Ada juga dia bagi metrik dan dia suruh lukis. So kena faham lah macam mana dia punya pattern tu. Berapa banyak edges, berapa banyak vertex, macam mana nak kira, macam mana nak tahu size metrik itu. Berapa kali berapa, berapa banyak row, berapa banyak column kan. Okay, apa lagi? Yang ni kena faham sebab kita nak buat test tu. Maybe dalam masa terdekat ni lah nanti saya bagi tahu. And then apa lagi? Itu kita ada incident, metrik. Incident ni kita consider dia punya edges sebab tu nama kat atas ni EE kan. So ini edges lah. Okay, so saya rasa yang mungkin confuse sikit isomorphism ni lah kot. Kan? So untuk isomorphism ni maksud dia graf yang sama cuma struktur dia berbeza. Lukisan dia lain. Sebenarnya dia sama je. So untuk test isomorphism ni make sure check dulu
dia punya bilangan vertices tu, kemudian bilangan edges dan degree. Kalau ketiga-tiga ni dia satisfied, maksudnya mungkin dia isomorphic. So kena proceed dengan one to one tu lah. Kalau kat sini ada yang dia tak satisfy, so tak perlu proceed kepada one to one tu. One to one vertex dan juga edges. Okay, contoh dekat sini kan, kalau kita tengok balik. Okay, yang pertama check dia punya number of vertices. So, maksudnya kedua-dua graf ni mempunyai 4 vertex kan. G ada 4 vertex, H ada 4 vertex. So okay untuk this condition. Kemudian check juga number of edges. Okay, so kalau kita tengok kat sini ada 4 edges, H pun ada 4 edges. Okay, so dia satisfy lah, dia sama. Kalau tiba-tiba G ni dia ada 4 edges, H dia ada 5 edges. So stop situlah. Confirm dia bukan isomorphic. Tak payah proceed dah. Okay, kemudian kita check juga dia punya the degree of the vertices. Okay, maksud dia kena sama tu, contoh kalau dekat sini U1 degree dia 2 kan. Okay, ingat balik maksud degree tadi. So U1 degree dia 2, U2 degree dia 2. Ni pun sama 2, ni pun sama 2. So dia tulis je lah 2, 2, 2 macam ni. Okay, yang graf G pun sama. Setiap vertex ni mempunyai degree 2. So dia tulis 2, 2, 2 ni lah mewakili setiap vertices. Tetapi jika contohnya tiba-tiba yang ketiga ni degree dia adalah 3. So dia tak sama lah. G dengan H ni dia tak sama sebab yang ni kesemua degree dia adalah 2. Bila H ada satu vertex tu degree dia 3. So dia tak boleh. Dia kena kalau semua 2 lah semua, ataupun kalau ada 3 kat sini pun atas ni mungkin ada satu yang degree dia 3. So yang tu tak apa. Janji dia ada sama. Maksudnya ada 2 tu 3 kali, 3 tu sekali. Yang tu tak apa. Tapi sebab kalau yang atas semua 2 tapi bawah ni ada 3, salah lah. Dia tak satisfy. Okay, so in this case dia semua 2. Okay. So kita proceed dengan one to one vertex. So untuk belah kiri ni tulis je lah ke semua vertices dia. U1 sehingga U4 untuk graf G ni. So daripada sini kita nak wakilkan setiap vertex ni dengan vertex yang ada dalam graf H. So katakan U1 ni kita nak wakilkan dengan vertex mana dalam graf H. So let's say untuk this case dia pilih V1. V1 ni sebagai U1. So sebab tu dia tulis U1 adalah V1. Dia wakilkan U1 kat sini sama dengan V1. So ibaratnya sini U1 lah. Kan? And then dia nak pilih U2 pula. So U2 kalau ikut kat sini, dia mesti bersambung dengan U1, dia mesti bersambung dengan U4. So bila dalam ni, nak pilih yang mana? Katakan dia pilih V4 ni sebagai U2. Kan? So U2, tadi U2 dia bersambung dengan U1. So kalau kat sini U2 mesti bersambung dengan U1 lah, ataupun V4 dia bersambung dengan U1. So mungkin pilihan kita ni betul lah. So tadi U2 ni dia mesti bersambung dengan U4 juga. So bila kita nak pilih dekat sini, dia mesti bersambung dengan U2. So mungkin yang ni lah. Kan maksudnya dia bersambung dengan U1 sini, dia bersambung dengan U4 lah kat sini. So U4 diwakili dengan V2. Dan seterusnya lah. Konsep yang sama. So yang ni of course dia akan jadi U3. Yang ni. Tapi kita kena check balik lah. Kita punya pemilihan tu betul ke tak. Dengan
kita semak dia punya connection tu. Contoh U3 kat sini dia mesti bersambung dengan U1 dan U4 kan. So U3 sini mesti bersambung dengan U1 dan U4. Dia bersambung macam ni. Okay, tapi ini contohlah. Dia buat padanan macam ni, mungkin jawapan awak lain lah. Dia boleh ada lebih daripada satu jawapan. Okay, so bila dah ada padanan one-to-one vertex, one-to-one edges ni dia akan follow je lah. Contoh, edges yang pertama adalah daripada U1 ke U2 kan. So dia akan tulis macam ni, U1, U2. U1 kepada U2. Diwakili dengan so U1 tadi adalah V1. U2 tadi kita wakilkan dengan V4. So tulis je. So edges dia akan jadi V1 ke V4 ni lah. Maksudnya edges kat sini digambarkan dengan these edges. So ini maksud dia. Sehinggalah semua padanan edges tu ada. So kalau kita dapat buktikan kesemua ni, barulah kita conclude G is isomorphic dengan graph H. So ini tanda isomorphic lah. Ni conclusion dia. Jangan tertinggal dia punya conclusion bila awak buat ni lah proof isomorphism ni. Okay, kemudian okay, sebelum tu ada soalan tak? Isomorphic. Kita tak tahu nak tanya apa sebab tak faham. Faham tak? Boleh lah. Boleh lah. Boleh. Okay. Benda tu dia kena practice sebenarnya. Dia tak nampak kalau just dengar je. So nanti kena buat balik tutorial kalau yang tu kita tak discuss lagi hari tu. Okay, kemudian ada Hamilton. Sama ada Hamilton path dan juga Hamilton circuit. Okay, so Hamilton path adalah dia kena melalui setiap vertex yang ada. So kalau dia membentuk path, dia akan jadi Hamilton path lah. Kalau dia membentuk circuit, dia akan jadi Hamilton circuit. Tapi syarat dia mesti melalui setiap vertex yang ada. Kalau ada 10 vertex, dia kena lalu ke 10 vertex lah. Exactly once, sekali je. Dia bukannya maksud saya kesemua tu bukannya kesemua 10 vertex tadi, tapi dia membentuk circuit pada selected vertex tu sekali. Okay, contoh dekat sini. Sini lah. A, B, C. E, E. Betul-betul. Dia kena melalui semua. Okay, contohnya kita tengok example. Which of this simple graph has Hamilton circuit? If not, is it Hamilton path? Okay, contoh dekat sini. Dia bagi, okay, contoh A, B, C, D, E, A kan. Daripada A, dia ke B. Kemudian dia ke C. Dari situ dia ke C, D, and then E. Lepas tu dia patah balik ke A. So dia melalui ke semua vertex, maksudnya kelima-lima vertex tu dia lalu sekali dan dia membentuk circuit. So dia akan jadi Hamilton circuit. Hamilton ni sebab dia lalu ke semua vertex, circuit sebab dia bermula dan dia berakhir pada vertex yang sama. Dia membentuk circuit. So nama dia Hamilton circuit lah. Kalau contohnya awak lalu daripada A ke B, kemudian ke C ke A. Ni. Kalau awak dari A ke B ke C
ke A balik. Memang berbentuk circuit tapi dia bukan Hamilton circuit sebab dia tak lalu semua circuit kan, dia just lalu selected je. Tapi dia circuit lah tapi bukan Hamilton circuit kalau yang colour merah tu. Okay, tapi contoh yang dibagi ni A, B, C, D, E, A adalah Hamilton circuit lah sebab dia lalu ke semua vertices dan dia berbentuk circuit. So Hamilton circuit. Okay, kemudian untuk graf yang kedua, dia kata G2 has no Hamilton circuit. Sebab kalau saya daripada A kan, kemudian ke B, lepas tu ke C, lepas tu ke D, lepas tu ke B. Nak patah balik ke A ni, awak kena lalu yang awak dah lalu tadi. Tak boleh sebab kita kena lalu sekali je laluan tu. So bila dah lalu 2 kali tu tak boleh lah, tak boleh ke A balik. So kita tak membentuk circuit kat situ sebab tu dia tak ada Hamilton circuit. Kita tak boleh ke A balik tu. Maksudnya kita tak tutup lah. So dia bukan Hamilton circuit. Tetapi dia ada path. Path ni dia lalu ke semua sebab dia Hamilton kan, dia lalu ke semua tapi dia path je lah. A, B, C, D, A, B, C, D. Dia sentuh ke semua vertex tapi sebab dia tak boleh patah balik ke A tu dia jadi path, dia bukan circuit. So A, B, C, D contoh Hamilton path. Okay, kalau G3 dia tak ada Hamilton circuit, Hamilton path pun tak ada. Kenapa dia tak ada Hamilton circuit? Sebab contoh kalau daripada A, boleh ke patah balik ke A tanpa melalui 2 kali laluan tu? Contoh kita dah lalu A ke B, lepas tu lalu pula ke G, lepas tu lalu ke E, and then ke F. Tapi nak pergi yang lain tu kena patah balik kan? Maksudnya sini dah lalu 2 kali. So tak boleh, kita tak boleh berbentuk circuit, Hamilton circuit. So sebab tu dia kata tak ada Hamilton circuit. Kalau path pun tak ada sebab nanti kena lalu 2 kali juga. Walaupun kita tak boleh membentuk loop tapi dalam masa yang sama yang ni kita tak boleh, kita kena lalu 2 kali untuk kita patah balik ke lain kan. So dia tak ada Hamilton path juga. Hamilton ni macam maksud dia tadi, nak tengok balik maksud dia kan. Kalau Hamilton path adalah simple path in a graph that passes through every vertex exactly once. Sekali je. Dia lalu ke semua vertex sekali je. So Hamilton path. Dan dia adalah simple path. Kalau Hamilton circuit, confirm lah dia membentuk circuit. Dan dalam masa yang sama juga dia lalu ke semua vertex sekali. Dia tak boleh lalu 2-3 kali laluan yang sama. Okay, tak ada lah. Okay, untuk shortest path ni hari tu tak ada. Ini je. Tak ada soalan tak? Untuk this chapter 5. Tak ada. Tak ada juga? Bagusnya. Yang ni saya tak pergi detail lah sebab kita just nak revise je yang hari tu. Tapi siapa yang ada soalan bolehlah tanya. Okay, untuk chapter 5. Tak ada? Okay. Okay. Okay, so kita sekarang berada di minggu ke berapa? Tahu tak minggu ke berapa? Okay, so mungkin next week lah kot kita punya test 2. Okay, so untuk test 2 akan cover chapter 4, 5
dan juga SITS. 3 chapter. Okay, kemudian kita akan ada assignment satu lagi. Untuk assignment by group lah, nanti saya akan bagi group.